أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup lama, dan lobanya mereka pada hidup lama itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Ayat ini masih lagi menceritakan orang-orang Yahudi laknatullah al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman kepadanya, bahkan menjadi penentang-penentangnya. Dalam masa yang sama mereka mendakwa mereka lah manusia pilihan Allah, manusia yang paling baik dalam dunia. Manusia yang lain hanya manusia yang berupa binatang saja. Itu anggapan orang Yahudi. Mereka mendakwa mereka lah kekasih Allah, mereka lah yang layak masuk syurga, bangsa lain tak layak masuk syurga. Padahal mereka menentang nabi-nabi dan rasul-rasul, membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka berbangga kepada keturunan dan baka sahaja, kerana mereka baka Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Oleh kerana itu kita jangan bangga dengan baka, dengan keturunan. Kita kena sediakan diri kita dengan iman dan amal yang saleh. Baka dan keturunan tidak memberi apa-apa faedah sekiranya tidak beriman dan tidak mengerjakan amal yang saleh. Allah Ta'ala suruh Nabi tanya orang Yahudi, Qul in kanat lakum darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, sekiranya negeri akhirat untuk kamu, bukan untuk manusia-manusia yang lain, fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Sila kamu cita-citakan untuk mati kalau kamu adalah orang yang benar. Mu ingat ke mati, cita-cita untuk mati. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Selama-lamanya mereka takut, tak bercita-cita untuk mati, dengan sebab kejahatan-kejahatan, kekufuran yang dilakukan oleh mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Mereka tahu mereka jahat, mereka tahu mereka buat maksiat, mereka tahu mereka kufur,
menentang Rasul yang benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang umat Islam, tetapi kedegilan dengan semangat kaum keturunan dan baka menjadikan mereka kufur sekupu-kupunya. Bila dicabar untuk mati, mereka takut untuk mati kerana mereka tahu dosa banyak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladina asyraku. Engkau akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Yahudi itu orang yang paling gemar untuk hidup di atas dunia, lebih pada orang musyrikin, lebih pada orang kafir menyembah berhala lagi. Padahal mereka adalah golongan ahli kitab. Mereka tahu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu mereka tahu kalau mereka tahu cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya niat nak mati selalu. Allah jadikan semua mereka mati kerana mereka tahu Muhammad adalah Rasulullah, tak boleh buat main. Termasuk kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab, orang Kristian Najran yang kita baca, yang akan kita baca dalam surah Al-Imran. Bila Nabi ajak mubahalah, ajak bersumpah, siapa yang benar antara kami dan kamu, mari kita sumpah, aku benar ke kamu benar. Nabi ajak padri-padri Najran, mereka minta tangguh dulu, minta tangguh, balik mesyuarat. Lalu ketua padri kata, tak boleh main, dia ni Nabi sungguh. Kalau kita ikut mubahalah, minta Allah Ta'ala turunkan laknat kepada siapa yang bohong, habis kita mati, tak ada baka, tak ada keturunan. Oleh kerana itu kita dama'lah dengan dia. Dasar masuk Islam berdamah, menunjukkan bahawa mereka tahu benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dalam dialog saya dengan orang Hindu di Pulau Pinang baru ni, saya sebut saya ada baca dalam kitab Veda, kitab agama Hindu. Kitab Veda ni kitab suci agama Hindu. Jangan baca kalau tak ada asas kuat, jangan baca jadi Hindu. Ini bahaya. Kena asas kita kena kuat. Tujuan kita baca kerana nak tahu. Dalam kitab agama Hindu ada sebut tentang kedatangan seorang Rasul yang dipuji. Yang dipuji, orang yang dipuji. Orang yang dipuji ini dalam bahasa Arab Muhammad Ahmad Mahmud, iaitulah nama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Sanskrit, kitab Veda ni bahasa Sanskrit, bukan Muhammad lah, tapi perkataannya bermaksud orang yang dipuji. Saya tanya orang dia, betul tak? Betul, dia kata. Angguk-angguk, dia angguk. Dia angguk. Ini menandakan bahawa mereka itu tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk padri-padri dan sami-sami tahu, tetapi mereka sengaja menyembunyikan kepada pengikut-pengikut mereka. Ini yang berlaku sebenarnya. Begitulah, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Mereka tidak akan bercita-cita sebagaimana kita minta biar cita-cita nak mati. Kalau mereka buat begitu, habis Tuhan cabut nyawa mereka serta mereka. Mereka lah orang yang paling nak hidup panjang umur, cari obat macam-macam. Wala tajannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku. Engkau akan dapati mereka adalah orang yang paling mahu hidup panjang, macam orang musyrikin. Ya wadu ahaduhum law ya'ammaru alfasanah, sehingga seseorang kalangan mereka mahu dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Cari macam-macam obat, termasuk ahli-ahli sains mereka mencari obat. Dia baca juga dalam kitab zaman dulu, di antaranya ialah bila Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khadir, kisahnya Suratul Kahfi. Nabi Khadir duduk di atas batu yang besar, sakhrah, atas batu. Nabi Musa berjumpa, Nabi Khadir duduk di situ. Bila Nabi Musa
yang terkenal kisahnya, mari perasaan agong. Satu hari perasaan bangga, minta Bani Israel tanya, nak tanya apa-apa. Lalu Allah Ta'ala tegur, wahai Musa, jangan cakap begitu. Mungkin belajar dengan seorang. Seorang yang duduk di Majma'ul Bahrain, tempat berhimpun dua laut. Mau belajar dengan orang tu. Orang ni ialah Nabi Khadir alaihi salam. Setengah ulama kata dia Nabi, bukan Rasul. Ada ulama kata dia wali. Dari segi afdal, Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tapi Allah Ta'ala nak ajar Nabi Khadir belajar dengan orang yang lebih rendah pada dia. Tempatnya ialah mungkin bawa bekal ikan kering, ikan masin. Musa pergi dengan Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ialah sahabat Nabi Musa yang masih muda. Bila sampai di batu tu, Nabi Musa tertidur. Dia dah makan dah ikan sebelah, ikan masin tadi. Tiba-tiba ikan tu melompat, hidup, berenang dalam air, lari. Nabi Musa bangun, mari kita pergi. Lalu Yusha' pun ikut Nabi Musa berjalan. Setelah berjalan jauh, lapar. Musa kata, buka bekal balik. Lapar perut ni. Kata Yusha', syaitan kelirukan aku, dah ingat nak beritahu. Ikan orang sebelah tadi lari, heran. Melompat lari. Kata Musa, tempat tu lah aku nak cari. Lalu Nabi Musa pun ikut bekah tapak kaki dia atas pasir tadi. Sampai tempat tadi, tengok seorang hamba Allah yang sedang melentang tidur, tutup dengan baju dia. Nabi Musa kata, Shalom dalam bahasa Ibrani, Assalamualaikum. Shalom. Khadir kata, lasta bi ardi salam. Di negeri ni tak ada orang beri salam, kata Nabi Khadir. Khadir kata. Lalu Musa kata, ana Musa bin Imran. Aku Musa bin Imran. Khadir pun tengok Nabi Musa, takut kat dia pun. Nabi Musa kata, aku nak belajar denganmu. Ceritanya ialah Khadir duduk di situ ada mata air mengikut Israiliyat. Cerita Israiliyat. Mata air ini dikenal dengan Ma'ul Hayat. Barang siapa yang minum air ini, Tuhan panjangkan umur dia. Di sini rahsia ahli-ahli tasawuf mengatakan mengapa Nabi Khadir dipanjangkan umur. Kerana minum Ma'ul Hayat. Di sini menyebabkan ahli-ahli Tok Bomo yang bukan Islam ni cari berita dalam dunia, negeri mana orang umur panjang. Ada dengar di China lah, di Amerika Latin dia pergi. Dia tanya orang tua-tua ni apa rahsia. Lalu orang tua tu kata minum air laga. Dia ambil air laga tu, dia buat kajian kandungan dia. Apa kandungan dalam air ni? Lalu mereka buat reka kandungan ni supaya panjang umur. Noknya orang kafir ni panjang umur. Kalau boleh sampai 1000 tahun, termasuk orang-orang Yahudi. Tuhan kata, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Mereka tidak boleh melepaskan diri dari azab neraka walaupun umur panjang 1000 tahun. Kalau terus dalam keadaan kafir dan jahat begitu. Kalau umur panjang pun jahat nak buat apa? Di sini Nabi kata, orang yang sebaik-baik ialah orang yang panjang umur, yang baik amalannya. Yang sejak jahat, yang panjang umur, jahat amalannya. Ni kata Nabi dalam satu hadis. Orang Yahudi ni kalau dia beri umur 100 tahun, Tuhan kata, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Tidaklah umur panjang itu boleh melepaskan mereka daripada azab neraka. Dengan sebab umur panjang. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka amalkan. Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kamu amalkan, wahai orang Yahudi. Allah Ta'ala tahu. Tak salah nak cakap mau lebih, tak jadi apa. Sekiranya kamu tidak beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Para ulama meriwayatkan sebab nuzul, sebab turun ayat ini, apabila orang-orang Yahudi nak menguji Nabi SAW dengan menyuruh kalangan mereka siapakah yang membawa wahyu kepadanya. Kalau yang bawa wahyu itu malaikat Jibril, kita tak ada ikut, kerana Jibril antara tugas dia menurunkan bala bencana kepada umat-umat di zaman dahulu. Umat-umat yang dibinasakan oleh Allah, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, kaum Samud, dan kaum Ad, umat Nabi Hud, dibinasakan dengan perintah Allah oleh bala tentera yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ni kerja dia menurunkan bala bencana. Malaikat Mikail tukang jaga rezeki, menguruskan urusan rezeki, hujan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sekiranya yang bawa wahyu itu Mikail, kita boleh ikut kerana dia bawa rezeki. Kalau sekiranya yang bawa wahyu itu malaikat Jibril, kita tak boleh ikut kerana jahat, menyebabkan turun bala bencana. Dan Allah menurunkan ayat yang dibaca ini, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa yang bermusuh dengan malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan wahyu, dimasukkan wahyu Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Malaikat Jibril menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Semua tugas-tugas dia bukan dia pandai-pandai sendiri, itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima bayna yadayhi, percaya pada apa yang ada di hadapannya, percaya pada Allah dan kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, membawa petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Itu tugas malaikat Jibril, membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan saja menurunkan bala bencana kepada mereka yang durhaka. Mesti diambil sudut dia membawa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia menghukum manusia yang durhakakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menegaskan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, sesiapa yang bermusuh terhadap Allah, bermusuh terhadap malaikat-malaikatnya
dan rasul-rasulnya dan malaikat Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah menjadi musuh kepada orang-orang yang kafir. Menunjukkan bahawa mereka yang bermusuh dengan malaikat-malaikat Allah, bermusuh dengan Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, bermusuh dengan siapa sahaja menjadi pengikut Rasul, membawa ajaran Rasul, bermusuh dengan orang yang bawa ajaran Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Allah bermusuh terhadap semua mereka yang kafir dengan tegas menyatakan wajibnya kita beriman kepada Allah, wajibnya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan makna percaya dengan yakin benarnya ajaran yang dibawa dan menolak semua yang berlawanan dengannya. Mengikut perintah Allah, meninggalkan larangannya, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh malaikat Jibril dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu di zaman rasul-rasul. Di zaman tidak ada lagi nabi dan rasul-rasul, mereka yang mengganti nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka ialah para ulama yang mewarisi ajaran Rasul dengan amanah, yang sungguh-sungguh membawa ajaran Rasul yang menerima daripada Allah, mesti diyakini dan dipercayai. Dan ulama-ulama ini mewarisi ajaran Rasul secara asanid, sandaran yang sahih. Dia belajar daripada gurunya. Siapa gurunya? Satu demi satu dia sapa pada Nabi SAW. Bukan tulis gambar-gambar begitu sahaja, bukan terima ijazah gambar-gambar begitu sahaja. Mereka menerima secara turun-temurun dengan amanah ilmu, amanah yang sifat yang wajib bagi Rasul, menyampaikan sifat yang wajib bagi Rasul. Dan para ulama adalah waris nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tanpa dinafikan, ulama itu tidak maksum. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahat tak apalah. Kalau yang dilawan itu yang sungguh-sungguh baik, membawa ajaran Allah dengan amanah, maka jagalah. Akibatnya sangat buruk, sangat besar. Orang itu bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan malaikat-malaikat yang membawa wahyu, bermusuh dengan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mereka adalah musuh Allah, dan Allah menganggap mereka adalah orang-orang yang kafir, yang durhaka, yang layak mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat keterangan yang jelas, nyata, yakni Al-Quran. Dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mengesahkan apa yang ada pada mereka. Sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Ayat-ayat ini masih lagi mendedahkan kejahatan orang-orang Yahudi. Mengapa mereka digelar al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah ke atas mereka. Sebabnya mereka tahu berkenaan dengan Islam, tahu berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam ayat yang terdahulu, mereka tanya sama-sama mereka. Tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyu pada dia? Jibril ke Mikail? Tahu pula Jibril Mikail. Jibril Mikail ini bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Jibril Mikail itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi, masih pakai bahasa itu lagi. Hikmat mendedahkan perangai orang Yahudi ini. Mereka tanya, siapa bawa wahyu? Kalau bawa wahyu itu malaikat Jibril, kita kena lawan. Kerana Jibril ini tugas dia menurunkan bala bencana, membinasakan umat-umat zaman dulu yang melawan Allah, termasuk datuk nenek kita. Kalau yang bawa wahyu ini Mikail, tukang bawa rezeki, menjaga urusan rezeki, baru kita boleh ikut. Hak bawa rezeki boleh ikut. Ini perangai orang Yahudi. Perangai yang jahat, mereka dimurkai oleh Allah. Perangai ni pula masuk dalam diri manusia, duk ke rezeki je, ke makan je, ke benda je. Ini perangai Yahudi. Mereka tolak Jibril, terima Mikail. Allah Ta'ala mendedahkan barang siapa yang tolak Jibril, tolak Mikail, tolak Allah Ta'ala, tolak Tuhan, mereka telah kufur menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah mendedahkan lagi dalam ayat-ayat yang kita baca ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang nyata, tanda-tanda yang nyata, dan tidaklah mengkafirkannya malaikat oleh orang-orang yang jahat, yang fasik, yang jahat. Ayat-ayat nyata itu ialah keterangan-keterangan menandakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Quran merupakan mukjizat ilmu, dan mereka menggelarkan kaum Arab ialah ummiyin, yang tak tahu baca, tak tahu tulis. Bagaimana mereka boleh ilmu yang ada dalam kitab? Mereka tahu. Menandakan ini sebenarnya dari Allah. Muhammad dilantik oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan pada dirinya tanda-tanda kenabian. Ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat, dan hukum-hukum yang tersembunyi di kalangan orang Yahudi yang hanya diketahui oleh ulama-ulama Bani Israel. Ulama-ulama mereka tahu cerita umat-umat zaman dulu, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum yang lain, disebut dalam kitab-kitab mereka. Dari mana Muhammad belajar ini semua? Muhammad tak pernah berhubung dengan golongan ulama ahli kitab. Mekah yang terpencil, jauh daripada tempat belajar. Masyarakatnya buta huruf. Ada yang belajar pun sikit sangat, tidak banyak ilmu. Tapi Quran mendedahkan ilmu-ilmu yang banyak, yang tersembunyi, menceritakan nabi-nabi Bani Israel, dan menceritakan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Di antaranya diharamkan babi, diharamkan bangkai. Sampai hari ini orang Yahudi makan sembelih macam kita juga. Orang Yahudi tak makan babi. Dan Allah menghalalkan kita orang Islam makan sembelihan orang Yahudi. Boleh makan kalau orang Yahudi sembelih. Hukum syarak nah dengan Quran. Mazhab mana? Semua mazhab. Ini nah Quran. Dok aja dengar, dok ngaji, dok belajar, bahasa pelik. Sembelihan orang murtad yang keluar daripada orang Islam
Setelah dia Islam tak boleh makan. Tapi sembelihan orang Yahudi boleh makan. Dan dibenarkan orang Islam berkahwin dengan perempuan Yahudi. Siapa begitu? Untuk mengiktiraf kitab mereka. Berkahwin dengan perempuan Yahudi ini dibolehkan oleh syarak. Tetapi makruh. Makruh. Dihalalkan, dibenarkan oleh syarak kepada mereka yang duduk di negeri kafir. Di negeri kafir. Nak elok daripada zina. Maka Allah mengizinkan berkahwin dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Menandakan bagaimana persamaan yang ada dalam Quran, yang ada dalam kitab Taurat. Sepatutnya mereka masuk Islam. Di antara mendedahkan hukum-hukum yang sama, hukum hudud. Hukum hudud yang wajib dalam syariat kita, hukum hudud yang ada dalam kitab Taurat. Ada dalam Taurat yang berkait dengan hukuman hudud, jenayah-jenayah yang dihadkan hukumannya bersabit dengan kesalahan jenayah. Ada dalam kitab Taurat. Menandakan Quran daripada Allah. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah mengkufurkan dengannya malaikat oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Seorang ahli agama Yahudi di Madinah, nama dia Ibnu Sariyah Al-Patyuni, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apa yang membawa ni benda yang pelik, kami tak dah dengar. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat. Dibaca ayat-ayat itu sama dengan yang ada dalam Taurat. Tapi mu tak mau ikut juga. Tak mau ikut juga. Bahkan kita orang Islam diwajibkan beriman dengan rasul-rasul Bani Israel dan rasul-rasul yang lain. Wajib beriman dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli. Ini nabi-nabi Bani Israel. Dan wajib beriman dengan kitab Taurah, Injil dan Zabur. Ini kitab-kitab Bani Israel, wajib kita beriman. Kalau tak beriman dengan Taurah, dengan Injil, kafir. Tak sah imannya. Menandakan bagaimana persamaan akidah di antara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah mengutuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar akidah yang sama. Syariat saja yang berbeza. Bila zaman berubah, ada benda yang berbeza hukumnya. Ada benda yang sama, hukum hudud adalah sama. Ini beza. Mengapa kamu tak mengikut juga? Malaikat kerana kamu ni jahat. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah kufur terhadapnya malaikat oleh orang-orang yang fasik, yang jahat. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Setiap kali dibuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini, mereka melanggar perjanjian. Mereka tidak setia kepada perjanjian. Kadang-kadang berjanji waktu pagi, petang tu dah ikut dah janji. Ini perangai orang Yahudi. Perangai mungkin janji, melawan janji, termasuk janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan Tuhan. Mereka berjanji dengan nabi-nabi zaman dulu yang dilantik kalangan Bani Israel. Bila nabi-nabi itu beritahu akan zahir nabi akhir zaman. Bila mari nabi akhir zaman ni, kamu berjanji, berikrar untuk beriman dan berjuang dengan nabi itu. Kena berjanji. Tiba-tiba bila mari nabi akhir zaman, mereka tak mau ikut, mereka kufur, mereka lawan, mereka perang. Semata-mata kerana tak bersetuju dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala latih Nabi kalangan bangsa Arab, bukan kalangan bangsa Yahudi. Itu saja. Itu satu pendekatan yang sangat salah, yang sangat tak betul. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tak kala datang pada mereka rasul dari sisi Allah, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu. Mereka berkumpul di Madinah. Mereka melihat Madinah ada tanda tapak hijrah Nabi akhir zaman. Ulama-ulama mereka, tok guru mereka mengajar, berkhutbah akan tiba Nabi akhir zaman ini. Bila Nabi tiba di hadapan mereka di Madinah, mari sungguh Nabi berhijrah.
Bahkan dia dedahkan bagaimana isteri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Safiyah radhiyallahu anha, seorang Yahudi yang berkahwin dengan Nabi, mendedahkan ayah dia sendiri, Huyai bin Akhtab, dengan pak saudara dia duduk berbual. Safiyah dengar. Masa tu Safiyah dak kahwin dengan Nabi lagi. Dengar ayah dia dengan pak saudara duduk bincang. Mu tengok, ia sungguh ke tanda-tanda? Ayah kata ia sungguh tanda tu. Tanda ia dah dia tu. Tapi saja bukan orang kita. Bukan orang kita. Ha ni. Allah Taala dedahkan. Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha masuk Islam. Tak ikut ayah dia. Masuk Islam. Menandakan mereka adalah sangat jahat. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Sebahagian daripada mereka melanggar perjanjian walaupun mereka ada kitab. Kitab Allah wara'a zuhurihim. Kitab Allah mereka ubuh di belakang kitab. Pakar juga kitab ubuh belakang. Bukan dia ikut kitab, kitab ikut dia. Kalau kita orang Islam ambil Quran ubuh di belakang, Quran ikut kita, macam Yahudi lah. Kita kena letak Quran di hadapan kita. Orang Yahudi letak kitab di belakang dia. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, padahal mereka tahu. Maka orang yang tahu, yang ada ilmu, tak ikut ilmu dia yang benar. Dia tahu dengan ilmu ini adalah benar, dia tak ikut juga. Al-maghdubi alaihim. Mereka yang sangat dimurkai oleh Allah. Yang kita minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka, yang dapat petunjuk, ikut petunjuk itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimurkai ke atas mereka, yang tahu tapi tak ikut. Ada ilmu tak ikut. Tahu syurga neraka tak ikut juga. Sebab syurga neraka ni berasa lambat lagi tak nampak. Iman dia tak mendalam betul-betul. Padahal dia tahu tentang syurga dan neraka. Jangan berasa pelik orang yang tak dapat hidayah ini. Antaranya al-maghdubi alaihim, yang tahu tapi tak ikut. Dalam Islam disebut ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang ada ilmu tapi tak ikut ilmu dia. Kenapa? Kerana kepentingan hidup atas dunia. Lupa pada hari akhirat, ataupun sengaja belakangkan hari akhirat. Duduk berasa umur panjang lagi, tak apalah. Dekat-dekat nak mati kita bertaubat, dia tahu bila nak mati. Sudah mati, habis begitu saja. Ini al-maghdub alaihim waladhdallin, dan bukannya orang-orang yang sesat. Yang sesat ni yang tak ada ilmu langsung. Tak erti, pakai kata tepuh je. Ini ad-dhalin. Al-maghdubi alaihim lebih berat pada ad-dhalin lagi. Wallahu a'lam.